Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi sebelum Abang nak ceritakan kisah seram, sebelum tu Abang nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang dah menonton video Abang. Sebabkan doa korang semua, sebabkan sokongan korang semua, channel Abang dah menembusi 100,000 subscriber. Abang tak tahulah video ni akan keluar bila, tapi waktu malam ini adalah malam pertama kali Abang menembusi 100,000 subscriber. Memang semuanya telah diaturkan oleh Allah Ta'ala, tapi atas doa dan sokongan korang semua yang ada, baik abang, baik akak, baik adik, baik pakcik, baik makcik, aunty, siapa lagi? Aunty, madam, anak-anak, yang kecil-kecil kan, anak-anak, semua yang dah menonton video Abang. Sebenarnya 100 subscriber tu bukan Abang, tapi kita semua. Kita semua yang dah menonton, kita semua yang dah menembusi 100,000 subscriber. Dah menembusi. Oh, kita buat satu kejayaan tau. Dia bukan kejayaan Abang tau sebenarnya. Dia memang bukan kejayaan Abang. Tapi kejayaan kita semua yang masing-masing menyumbang cerita, lepas tu masing-masing menonton cerita, yang kadang-kadang cerita tu digunakan waktu buat kerja, kadang-kadang ada yang kata gunakan cerita Abang untuk nak tidur, ada yang kata cerita Abang ni menyatukan diorang satu keluarga, dan ada juga yang tonton video Abang dapat pula jodoh, walaupun belum menikah lagi kan, tapi dapat juga couple melalui channel ni. Macam ada satu connection tau, connection yang antara Abang dan semua yang menonton, semua yang berkongsi cerita. Itu yang menjadikan Abang rasa kita adalah satu keluarga besar yang terlalu istimewa. Sebab Abang tak anggap ini adalah channel Abang. Abang anggap ini adalah tempat untuk korang sampaikan cerita dan minta Abang ceritakan supaya jadi bagi pengajaran, kebaikan kepada kita semua. Itu sebenarnya fungsi channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sebab kita membantu satu sama lain untuk masuk ke 100,000 dan ke atas. Terima kasih sangat-sangat. Okey, hari ni sebenarnya melalut panjang sikit. Kalau melalut lebih sikit nanti Abang mulalah kesat air mata. Gitu. Dia terharu. Tak tahu nak cakap, perasaan tu terharu gila. Tapi nanti Abang akan buat satu video yang lain yang special tentang 100,000 subscriber, macam mana perasaan tu. Jadi hari ni adalah Abang sampaikan satu cerita, disampaikan oleh seorang lelaki namanya Nas. Nas berumur 31 tahun. Tapi cerita kali ni memang Abang suka. Memang semua cerita pun Abang suka. Tapi dia punya tahap keseraman dia tu, masa Abang dengar balik rakaman tu, Abang sorang-sorang tau. Abang sorang-sorang dekat dalam pejabat. Waktu tu semua orang dah balik, Abang sorang kat pejabat. Dan Abang dengar semula rakaman tu, Abang rasa macam Masya Allah. Allahu Akbar. Aduh, segegam macam tu ni. Okey, jadi kalau korang nak tahu cerita pada mula sampai habis, tonton video Abang. InsyaAllah Abang akan ceritakan. Ada seorang budak lelaki, tak adalah budak sangat, lebih kurang umur dia 31 tahun lah. Tapi kalau compare dengan Abang dah umur 40, dia lebih pun. Jadi dia dianggap sebagai anak muda lah kan. Dia sampaikan satu cerita dekat Abang, tapi permulaan cerita ni agak sedih tau. Dia berkahwin dengan isteri dia lebih kurang tahun penghujung tahun 2020. Waktu PKP tu dia kahwin dengan isteri dia. Memang sebenarnya dah lama merancang untuk berkahwin, tapi tak sangka pula terpaksa ditunda sampailah hujung 2020. Punca ditunda adalah penyakit COVID-19 yang tengah melanda kita semua kan, yang masih belum hilang. Jaga SOP Jadi bila dia dah kahwin tu, dia duduklah dekat rumah bapak dengan mak dia. Tapi nak jadi cerita, bapak dia dah kahwin baru sebab mak dia dah pun meninggal dunia. Jadi dia dengan kata lain dapatlah mak muda. Jadi dekat dalam rumah tu ada bapak dia, mak muda dan juga dia dan isteri dia. Pada awal-awal tu dia rasa macam okey, tak ada masalah. Tapi bila, yelah kan, sebab yang diorang duduk bersama ni adalah bukan mak betul, adalah mak tiri. Jadi dari segi batas aurat pun dah agak sukar jugalah nak cerita. Kalau Abang salah, betulkan nanti kau.
daripada batas aurat pun kalau orang Islam, ialah kalau perempuan rambut tak boleh nampak, lepas tu kena pakai sopan. Kalau orang Islam kan sebenarnya bangsa apa pun kalau depan keluarga kena pakai sopan, cumanya dia agak ketat sikit lah dalam agama Islam ni. Jadi bila dah lama kelamaan duduk dekat rumah bapa dengan mak tiri dia ni, keadaan jadi semakin buruk sebab mak tiri dia dah semakin hari semakin tak selesa dengan anak tiri sendiri. Jadi apa yang dia buat adalah cepat-cepat dia berpakat dengan isteri dia berpakat berdua untuk keluar daripada rumah tu dan cari rumah sewa. Okey, waktu tu kalau tak silap abang, kandungan bini dia dah mula membesar dan nak bersalin macam tu. Jadi bila dia cari punya rumah, jumpalah satu rumah dekat Kajang Selangor. Jadi ceritanya kat Kajang dekat Kajang Selangor. Abang tak boleh beritahu nama apartment tu ataupun nama flat tu sebab abang takut kalau terjatuh fitnah nanti. Jadi bila dia jumpa dekat dalam mudah iklan rumah kosong, dia terus berpakat dengan isteri dia dan diorang berdua pun pindah. Waktu tu bini dia tengah sarat mengandung, tengah dah nak bersalin. Bila dia masuk dekat dalam rumah baru tu, dia kata perasaannya langsung tak sedap. Memang rasa macam sedih, takut dan sunyi. Rumah tu terlalu sunyi. Jadi bila hari pertama dia masuk tu, dia cakap dengan bini dia, ada rasa apa-apa tak dekat rumah ni. Tapi sebagai ibu yang mengandung kan, dia ada baby dalam perut dan baby tu adalah bukan makhluk, nak cakap apa, masih lagi belum ada dosa. Jadi boleh rasalah, si ibu ni boleh rasa. Dia rasa rumah ni memang ada yang tak kena. Jadi dia berpakat berdua, apa kata dia hantar isteri dia balik kampung. Dan kampung isteri dia dekat Perak, tak jauh lah sangat daripada Kuala Lumpur kan, daripada Kajang tu. Jadi selepas habis kemas rumah tu, tapi nak jadi cerita, rumah tu tak perlulah banyak kemas sangat. Sebabnya rumah tu dah memang penuh dengan perabot daripada tuan rumah. Jadi kalau masuk tu, masuk togel aja. Maksud abang masuk togel ni adalah bukan berbogel abang tidak melucah di sini. Maksudnya adalah tak perlu bawa apa-apa perabot dan masuk hanya bawa baju dan bawa peralatan yang perlu, peralatan memasak ke apa benda yang berkaitan, sebab yang lain-lain semua dah ada. Ada katil, ada almari, ada TV, ada sofa dan ada segala-galanya. Jadi masuk togel macam tu je. Jadi bila dia rasa tak sedap, lepas dah habis masuk tu, dia cakap dengan bini dia, malam ini apa kata abang hantar awak balik kampung dekat Perak. Jadi bini dia pun kata itu adalah jalan yang terbaik sebab dia pun tengah mengandung dan kita pun tak tahu, dia katakan rumah ni macam mana keadaannya. Jadi malam tu baliklah Perak. Bila sampai kat Perak, dia pun tidur semalam dekat Perak. Hari kedua dia terus patah balik dekat rumah dia dekat Kajang lah. Pada waktu ni betul-betul awal 2021 dan bulan 1 lah macam tu lebih kurang, dan terus-terus PKP yang ketat, yang dah tak boleh buat apa-apa, yang orang tak boleh keluar, dan waktu tu sibuk-sibuk dengan vaksin semualah kan, sebab waktu tu kes kematian makin tinggi. Jadi dia pun terkurung dekat rumah tu lah, dia tak buat pergi ke mana-mana lah. Jadi korang ingat dia sampai hari Selasa kan, dia sampai lebih kurang tengah hari, tak ada apa-apa, tapi dia kata macam ada tak kena, tak sedap lah duduk rumah ni macam suram-suram lain macam. Pukul 8 malam, lupa abang nak beritahu, rumah ni adalah rumah flat dan dia duduk dekat tingkat yang paling bawah, ground floor ataupun tingkat, kalau ada setengah orang panggil ground floor, setengah orang panggil tingkat 1 lah. Rumah ni ada sliding door dan sliding door tu terus menghala ke balcony dan dia masuk daripada pintu depan guna pintu biasa. Dan keseluruhan rumah tu tingkapnya adalah tingkap nako kan, yang jam cicit macam tu, tingkap macam tu. Abang nak korang semua bayangkan keadaan tu. Okey. Jadi bila dia masuk rumah tengah hari tu, dia tengok dekat sliding door macam ada benda yang memerhatikan dia, tapi dia rasa macam biarkanlah, nak buat macam mana, ini rumah baru, kita pun tak tahu rahsia di sebalik rumah ni kan. Okey. Pukul 8 malam, tiba-tiba dia dengar luar daripada sliding door, dekat luar sliding door tu ada satu pokok, kalau tak silap abang, pokok bunga ros dekat pokok bunga ros, dengar suara seorang lelaki memanggil-manggil, bunyi dia macam ni,
Mila, oh Mila, kau dengar ke tidak? Ke kau peka? Aku panggil ni. Dia dengar macam tu. Nas dengar macam tu. Lepas tu Nas pun pergilah dekat sliding door. Dia menjengah-jengah lah. Siapa pula yang panggil tu? Tengah-tengah dia jengah, bunyi sekali lagi suara tu. Mila, kau dengar tak? Kau peka? Aku panggil kau ni. Dia pelik. Dia tenung-tenung. Habis tenung, buka mata sebesarnya. Tak nampak orang yang panggil. Tak apalah, dia senyap je lah. Mungkin ada yang tak kena kot. Mungkin pakcik tu berdiri di belakang pokok bunga tu dan panggil orang di atas rumah, di atas tingkat dia. Orang yang tinggal dekat tingkat atas rumah dia. Macam tu lah yang dia anggap mula-mula. Okey, tak apalah. Malam tu dia pun masuk bilik nak tidur, tapi paling kiri tak boleh, paling kanan tak boleh. Dia tak rasa panas, tapi dia rasa seram sejuk. Dia bukan sejuk, tapi dia kata seram, lebih kepada seram. Macam ada orang memerhati. Waktu dia mandi, macam ada yang memerhati. Waktu solat, ada orang memerhati. Macam ada yang tak kena. Jadi dia seretlah Toto, duduk dekat ruang tamu, tidur dekat ruang tamu. Alhamdulillah, tak ada apa-apa. Tengah-tengah tidur, gangguan pertama, ini gangguan pertama yang tadi gangguan kedua yang dia kena adalah rumah di tingkat atas dengar bunyi guli, kentang-kentung. Salah bunyi macam ting 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 ting, macam itulah bunyi guli berserakan. Terjaga dia daripada tidur. Lepas tu dia boleh terfikir, orang kata kalau bunyi guli rumah ke atas ni memang ada jin lah kan. Orang dengar macam tu. Okey, tak apalah. Dia terus tidur. Bila terus tidur, esok paginya dia bangun, dia buat aktiviti macam biasa, pergi kedai masak sendiri. Sebab bini tak ada kan. Bini ada kat kampung, duduk kat kampung seminggu. Jadi dia kenalah masak sendiri. Nak makan kat kedai, banyak yang tak buka waktu tu. Tak ada masalah, dia kata. Masak sendiri semua, buat kerja-kerja. Teruslah lanjut sampai pukul 8 malam. Bila pukul 8 malam, dia dengar lagi sekali suara pakcik yang sama, panggil panggilan yang sama, duk milah, panggil kat tingkat atas. Lagi sekali dia buat perbuatan yang sama, dia jengah-jengah dekat sliding door tu, siap tak puas hati, dia buka sliding door tu tengah-tengah maghrib. Marahlah kan, orang nak tengah semayang maghrib, tentu kau milah, panggil. Dia buka sliding door, dah dengar banyak kali orang tu panggil milah-milah, dia buka sliding door, hilang suara tu. Dia jengah-jengah juga dekat tepi-tepi pokok bunga ros tu, tak ada bunyi apa-apa. Okeylah, tak apalah dia kata okey. Dia pun buat aktiviti macam biasa, dia tutup sliding door, dia tidur. Bila dia tidur tepat pukul 2 pagi, dia dengar bunyi rantai berseret dekat tingkat atas rumah dia. Ini malam kedua dia tidur. Malam pertama dengar guli kan. Malam kedua bunyi rantai berseret. Dia pun tenung siling. Apa benda yang ke atas tu? Nampak macam rumah ada orang. Tapi kenapa dia seret rantai tengah-tengah malam? Apa yang tak kena? Tak apalah. Dia sambung tidur, tak ada masalah. Okey je. Jadi esok paginya, dia bangun tidur, dia nak pergi beli barang lah. Bila dia beli barang, dia buka pintu, dia nampak ada seorang budak lelaki kat depan pintu. Budak lelaki tu tanya, "Bang, abang ni menyamar ke?" Bukan menyamar. Dia tak faham tau. Menyamar? Kenapa kau tanya abang ni menyamar ke tidak? Sebab ayah saya, setiap kali kalau ada orang keluar daripada rumah ni, ayah saya suruh tanya soalan yang itu. Sebab dia kata, selalunya orang yang keluar daripada rumah ni bukan orang bang, dia kata. Lepas tu terdiam dia. Alamak, apa benda yang budak ni merepek sepak kan? Budak tu duduk memang bertentangan rumah dengan rumah dia. Maksudnya jiran depan lah. Tapi budak tu tanya daripada jauh aja. Tak apalah, dia pergi keluar beli barang lah, tak ada masalah lah, lantaklah budak-budak tu nak tanya, mungkin budak-budak tu ada yang tak kena kot. Tengah-tengah dia beli barang, tiba-tiba dia dapat telefon daripada tuan rumah. Tuan rumah kata petang karang dia nak datang sebab dia nak betulkan paip air. Okeylah, dia kata bolehlah bang, datanglah. Bila datang, tuan rumah, bila sampai rumah tu, tuan rumah terjengah-jengah dengan muka dia macam cuak-cuak tau. Macam pelik lah tuan rumah ni. Lepas tu dia tanya, abang kenapa tu terjengah-jengah dekat rumah sendiri lah? Terus abang tuan rumah tu, dia terlepas lah. Kau tak kena ganggu ke? Gitu.
Korang bayangkan kalau tuan rumah sendiri tanya soalan yang macam tu, sasalah ada yang tak kena dekat rumah ni kan. Terus dia cakap, tak ada bang, tak ada apa-apa, padahal dah 2 malam. Satu dia dengan rantai berseret, satu dengan guli, lepas tu yang gangguan pakcik panggil milah-milah tu kan. Jadi tak naklah dia beritahu kat tuan rumah kan. Dia okey je, dia kata tak ada apa bang. Oh, kata alhamdulillah lah. Tu dia teruslah lanjut, dia tanya, kenapa abang tanya soalan tu? Tak ada apa-apa, saja je, mana tahu kau tak biasa dekat rumah ni. Alah, nak cover. Kalau abang terus panah abang tu, abang cakap soalan macam tu terus, saya ada pandangan yang bukan-bukan tahu kat rumah ni. Cakap tu macam tu, marah lah kan. Tapi dah, bila abang tu dah siap betulkan paip air, teruslah abang tu balik. Okey, bila abang tu tanya dan budak tu tanya, makin kuatlah dekat hati dia. Dia kata, rumah ni ada sesuatu yang tak kena dengan keadaan suram ni lain macam. Okey, jadi malam ketiga dia tidur dekat rumah ni adalah malam terakhir dia tidur. Lepas tu dia dah dapat surat kebenaran polis, dia nak ambil bini dia dekat kampung. Dia nak ambil bini dekat kampung sebab waktu tu bini dia dah bersalin. Dia nak bersalin lah macam tu. Dah hujung-hujung nak bersalin. Jadi malam ketiga, dia dengar pakcik tu lagi sekali panggil, milah termilah. Tapi bukanlah dekat belakang pokok bunga ros, dekat sliding door rumah dia. Tak, kali ni pakcik tu panggil dekat kawasan tangga. Nak jadi cerita, rumah dia ni memang dekat dengan tangga yang naik ke atas, tangga tepi. Dia dengar pakcik tu maghrib tengah nak angkat takbir dia, Allahu Akbar, milah, kau pekak ke? Itu je. Sampai dia semayang jadi sakit hati. Kau nak milah, kau naiklah atas. Nak termilah-milah pula. Okey. Jadi, dia pun teruskan semayang semua. Dah habis-habis tu, dia pergi ketuk rumah abang depan. Yang rumah bapak kepada budak tadi tu. Dia ketuk, bang nak tanya bang. Dia kata, bang, siapa yang duk panggil milah-milah tu bang? Lepas tu abang tu cakap apa? Milah mana? Abang tak dengar apa-apa. Kata, lah, rumah abang kan sebelah tangga. Takkan abang tak dengar orang tu menjerit-jerit. Dia bukan yang macam abang tunjuk kat korang ni, milah, lembut je lah bunyi suara dia. Tapi kalau ikut cerita pada Nas, bunyi macam, milah, kau pekak aku. Macam tu dia menjerit-jerit. Takkanlah abang jiran depan tak dengar. Pelik. Dia kata, betul ke abang tak dengar? Tak dengar. Okey. Dia pergi jiran sebelah pula, ketuk jiran sebelah, tanya, dengar tak? Ada tak selama duduk sini ada orang panggil milah-milah? Dia kata, tak ada. Dia kata, akak tak ada dek. Dia kata, dengan milah-milah kau je kot yang dengan milah-milah. Rindu bini kot. Pergilah balik kampung. Macam tu. Okey. Tak kisahlah. Dia kata, cuma dia macam mula dah sakit hati. Dia takut, pelik dan jadi sakit hati. Jadi dia tidurlah malam ini. Malam ni gangguannya agak teruk sikit. Dan ini adalah permulaan malam. Gangguan demi gangguan yang dia kena. Okay. Tengah-tengah tidur pukul 2 pagi. Tiba-tiba dia dengar bunyi tong gas jatuh dekat tingkat atas. Kelompong macam tu. Kalau korang pukul 2 pagi dengar macam tu, tak ke korang terbangun mengucap panjang Astaghfirullah, luwut-luwut dada. Terkejut kalau abang, ya Allah, takutnya. Okey, jadi dia dah terasa takut macam tu pukul 2 pagi. Dia pun tenang, terus dia baca zikirah Allahu Akbar. Sebab takut kan, takut kalau tidur nanti ada gangguan-gangguan lain. Sambil nak tidur tu dia baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang paling senang sekali kita nak ingat kan. Okey, dia teruskan tidur. Alhamdulillah tidurnya tak terganggu. Dengar tong gas jatuh. Jadi esok paginya dia bawa lah bini dia balik kampung. Kalau tak silap abang, dia balik kampung selama seminggu. Selepas tu dia balik semula dekat rumah dia dengan bini, dengan anak dia. Dah ada baby lah waktu tu. Bila dah ada baby pun comel lah kan anak-anak dia dengan. Tapi seronok lah kan, seronok lain macam dia kata. Tapi mula peristiwa yang pelik selepas baby tu balik rumah tu. Bini dia tanya, bang kenapa abang tidur dekat ruang tamu ke? Sebab dia kata rumah ni macam ada yang tak kena. Abang rasa kalau abang semayang macam ada yang memerhati. Dia kata, awak tak rasa apa-apa ke? Bini dia cakap memang dia rasa macam ada orang memerhati, ada mata tapi tak tahu kat mana. Jadi malam tu dia orang 3 beranak tidurlah dekat ruang tamu. Bila tidur dekat ruang tamu pukul 2 pagi, ni memang sentiasa lah pukul 2 pagi.
Pukul 2 pagi anak dia menangis terbangun, menangis teruk gila, yang susah nak dipujuk. Baby baru lahir menangis macam tu bahaya tau, boleh tersedak baby tu. Ya Allah, dia kata dia punyalah takut waktu tu, sampailah dia azan, dia selawat. Alhamdulillah, lepas dia azan, dia selawat, baby dia tidur. Okey, teruslah. Jadi malam seterusnya, kali ni bini dia pula dengar milah. Bini dia dengar kat kawasan tangga. Pelik kan? Tak sedap hati. Dia tanya dengan suami dia, bang, siapa pula yang panggil duk milah tu bang? Tak tahulah. Tu suami dia kata, mungkin jiran-jiran kot, tak naklah takutkan bini kan. Okey, terus je lah. Jadi malam yang seterusnya, tengah tidur, kali ni baby dia tak nangis. Kali ni mulalah bunyi tak rantai, bunyi guli, tak bunyi guli, bunyi tongges jatuh. Itulah diulang-ulangnya tiga bunyi tu. Malam ini guli, malam besok rantai, malam besoknya lagi sekali tongges jatuh. Lepas tu ulang malam tu guli, malam ada ulang-ulang benda sama. Sampaikan suami isteri ni jadi stres sangat. Tapi abang tanya juga dengan Nas, kenapa tak naik ke atas tengok? Dia kata sebenarnya dia tak berani nak tengok sebab ada sekali tu, dia kata ada sekali tu dia balik daripada kedai dengan isteri dengan anak dia, dia jengah lah dekat rumah. Dia tengok daripada luar, dia tengok rumah dekat atas rumah dia, tingkap nako dia semua dah pecah, dah tinggal palang-palang besi, dan seolah-olah rumah tu dah tak ada orang, dah ditinggalkan. Jadi tu dia rasa macam takut-takut jugalah kan. Okey, lepas tu dah memang sangat banyak gangguan, tapi gangguan yang satu ni lain macam. Pada satu hari, masa ni anak dia dah boleh gelak-gelak lah macam tu, tersengih-sengih lah, baby kan, comel kan, dia tersengih-sengih macam tu. Pukul 2 pagi malam tu tak ada bunyi gas jatuh, tak ada bunyi guli, tapi bunyi sesuatu yang lebih menakutkan. Anak dia tiba-tiba terbangun daripada tidur, buka mata besar-besar, lepas tu buat bunyi macam tu. Berkemang abang. Okey, anak dia buat bunyi, sampaikan suami, si isteri ni menangis-nangis kenapa anak dia buat bunyi macam tu. Nak pergi klinik PKP, tutup semuanya. Yang ada hospital pun bukan boleh datang sebarang sebab kes COVID kan. Dah laki bini dah tak tahu macam mana. Laki dia terus azan, si Nas ni terus azan, terus baca selawat Nabi dekat telinga anak dia. Alhamdulillah. Tapi benda ni tak berhenti dekat situ. Malam besoknya jadi lagi anak dia macam tu, dengan mata terbeliak macam tu. Ya Allah, dia kata takutnya, dia takut jadi apa-apa dekat anak dia, tak boleh jadi, dia kata. Seterusnya dia beritahu dalam WhatsApp group dengan kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia cakap, tak apa, aku ada buku ruqyah, aku boleh bagi dekat kau, mana tahu kan kau boleh buat ruqyah melalui ini kan. Dia pun dapatlah, dia ambil buku ruqyah tu dekat kawan dia. Lepas dah ambil tu, dia tengok, dia belik-belik siang tu, dia rasa dia boleh baca lah. Jadi dia ni berani tau. Nas ni seorang yang berani lah. Kalau compare dengan abang, macam langit dengan bumi lah bunyinya. Abang sebab malam pertama dia macam tu, abang dah cabut lah. Jadi satu hari dia kata Nas cuba untuk buat ruqyah ni kat rumah dia. Dia baca surah-surah dan zikir-zikir yang ada dalam buku tu berdepan dengan sliding door. Dia berdepan dengan sliding door, baca sambil dia tabur. Selepas tu dia tabur air sekeliling rumah, dia tabur garam. Orang kata pagar rumah kan. Tapi gangguan lain pula kena. Setiap malam milah-milah, habis je pakcik tu panggil milah-milah. Memang tak miss tau, milah-milah tu setiap pukul 8 malam tau. Ni ada lagi satu tambahan selepas dia buat ruqyah kat rumah dia, iaitu sliding door dia bergegar, macam ada sesuatu yang merempuh-rempuh masuk. Dia kata memang lain macam, tak boleh jadi ni. Dia kata kali ni, dia kata dia baca panjang sikit surah Al-Baqarah, dia baca, dia buat ruqyah, dan kali ni dia baca kuat-kuat depan sliding door. Tapi dia kata bukan benda tu lagi tenteram, lagi hara, benda tu ngacau. Bunyi tongges tetap ada, bunyi guli tetap ada, rantai berseret tetap ada, pakcik milah tu tetap ada. Setiap malam
Anak dia menangis setiap malam tetap ada. Tak, kalau tak menangis, bunyi hak pukul 2 pagi tetap ada. Dan ayah mana, suami mana yang tak sakit hati kalau dah macam tu? Kali ni memang aku bagi surah Al-Baqarah plus Ruqyah, dia kata. Baca depan sliding door, sebab dia kata dekat sliding door tu macam ada yang tak kena. Lepas tu korang tahu apa yang jadi? Sliding door tu bukan gegeg, gong, gong macam tu. Macam ada yang merempus mucuh, dia kata tak pecah sliding door tu kalau tidak menggantilah dia dekat tuan rumah. Macam ada benda merempuk, bong, bong macam tu. Lagi kuat. Hoi, dia kata memang, tapi pukul 8 malam tau. Pukul 8 malam dia jadi macam tu. Masa tu dia kata dah takut, dah ada cakap dengan bini dia, nak tak nak kita kena cari rumah lain lah, pindah kat rumah lain lah. Okey. Malam tu adalah malam penutup segalanya bila anak dia pukul 2 pagi menangis yang tak tentu arah, yang menangis di azan tetap menangis, di selawat Nabi tetap menangis, dibuat apa-apa tetap menangis, sampaikan dia sakit hati. Dia pergi depan sliding door tu, dia cakap, kenapa kau nak kacau orang? Kenapa kau nak kacau aku sekeluarga? Apa yang aku dah buat dekat korang? Apa yang salah aku? Aku tak kacau pun korang. Habis dia cakap macam tu, tiba-tiba langsir dekat sliding door tu terangkat macam kena tiup dengan angin. Padahal sliding door tu langsirnya dekat dalam lah kan, takkan kat luar. Tapi langsirnya sampai menutup muka dia, mengibai-ngibai kat muka dia, langsir sliding door tu. Sambil tu dia pegang anak, bini dia kat sebelah, bini dia nangis-nangis dah masa tu. Dia maki lagi, dia marah. Kalau kau berani sangat, kau tunjuklah muka kau. Apa kau takut sangat gitu. Aku dah tak tahan dengan kau lagi. Tunjukkanlah muka kau gitu. Waktu tu apa yang dia cakap betul-betul berlaku. Yang muncul dekat depan dia di sebalik sliding door adalah gula-gula. Tapi mukanya tak tertutup. Mukanya nampak dengan matanya yang merah, mulutnya yang menyeringai, memandang tepat ke arah Nas, dan bini dia menangis. Bini dia waktu tu, dia peluk bini dia, dia pegang anak dia, dan tangan sebelah dia, dia cakap, ni lucah sikit lah, tangan sebelah dia, dia terus tunjuk jari tengah. Dia terus carutkan benda Allah tu. Dia sakit hati sangat. Dan terus dia kata, kalau kau nak rumah ni, kau ambil lah, dia kata. Aku dah tak tahan, malam ini juga aku keluar pada rumah ni. Benda tu pandang je. Waktu tu langsir teribai. Memang terangkat-rangkat. Tapi dia tak buka sliding door tu. Dan malam tu juga dia dengan isteri dia tidur dekat hotel. Waktu tu Alhamdulillah hotel dah buka kan. Awal tahun hari tu. Dan dia orang tidur kat hotel. Esok paginya dia kemas-kemas dan dia keluar rumah. Dia duduk hotel dulu dan dia dapat jumpa rumah sewa yang lain. Sebelum dia berpindah pada rumah tu, dia sempat tanya dekat kakak dekat depan rumah dia. Dia kata, tanya apa sebenarnya cerita di sebalik rumah ni. Dia kata rumah ni dulu pernah terbakar dan akak tu tak tahu sama ada terbakar tu dibakar ataupun ada orang memang terbakar sendiri ataupun dibakar orang. Dia tak tahu. Itu je yang dia tahu sejarah rumah tu. Selain dia tak tahu. Tapi kenapa dia dengan isteri dia selalu dapat gangguan milah, dapat gangguan yang menakutkan macam tu. Dan selepas dia tanya dengan akak tu, dia pergi naik tingkat atas, tengok rumah tingkat atas, nak marah tuan rumah yang kat tingkat atas. Tapi seperti yang kita semua jangka, rumah atas tu kosong, tak ada orang pun. Dah lama orang tinggal. Kalau tengok daripada keadaan rumah tu tak berbela, dah lama yang tinggal. Jadi malam tu juga dia dengan bukan malam tu lah, maksudnya selepas tu 2-3 hari lepas tu, dia pun keluarkan semua barang-barang dia daripada rumah tu, dipulangkan kunci dekat tuan rumah, dan tuan rumah tak tanya apa sebab tuan rumah tahu dah banyak kali berlaku dekat rumah tu. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang cerita kali ni memang pengajarannya adalah kita pun tak tahu apa yang berlaku dekat rumah tu. Nak kata kita nak menyiasat, waktu tu Nas terpaksa keluar segera sebab dia ada konflik dengan mak tiri dia kan. Ada konflik.
Bapak dia pun tak boleh nak menyebelahi mana-mana sebab sayang bini, sayang anak je. Tak boleh nak cakap apalah kan. Tapi kata Nas itu adalah pengalaman yang membuatkan dia berhati-hati bila nak pindah rumah baru. Okey, terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap cerita ni memberi pengajaran kepada kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.